Terima kasih Azam. Salam sejahtera dan salam hormat. Kerajaan Sarawak hari ini membentangkan belanjawan 2021 berjumlah 9.832 bilion ringgit dengan mencatat lebihan 180 juta ringgit berbanding anggaran kutipan hasil sebanyak 10.012 bilion ringgit pada tahun depan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, daripada 9.832 bilion ringgit, 3.832 bilion ringgit adalah untuk perbelanjaan mengurus, manakala sejumlah 6 bilion ringgit diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan. Bertemakan mencerdaskan ekonomi ke arah berdaya tahan, ambil peduli dan masyarakat inklusif, Datuk Patinggi Abang Johari ketika membentangkan belanjawan itu berkata, untuk mencapai aspirasi negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030, pelbagai strategi pembangunan dirancang dengan mengambil kira pasca COVID-19. The priority of my administration is to provide additional resources and assistance, including for the vulnerable section of our society, speed up development in both urban and rural areas, as well as enhance provision of infrastructure and utilities. Therefore, the 2021 state budget is framed across 8 strategic thrusts aimed at steering and reinvigorating the economy towards recovery and sustainable growth. 8 trust strategik yang terkandung dalam belanjawan negeri iaitu memacu pemulihan ekonomi, menjamin kesejahteraan rakyat, memastikan keselamatan makanan dan transformasi pengeluaran pertanian, memajukan ekonomi digital, pembangunan modal insan, peningkatan kelestarian alam sekitar dan peningkatan perkhidmatan kerajaan. Datuk Patinggi yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata, strategik tersebut membolehkan Sarawak membina sebuah masyarakat yang berdaya tahan, memperkukuhkan inklusiviti dan meningkatkan kelestarian alam sekitar. It is the philosophy of the GPS government that in our continuous effort to develop the state, no one will be left behind. Every Sarawakians, no matter where they are, should be able to reap and enjoy the fruits of development. And it is the responsibility of my administration to create an enabling environment for our people to do so. We fully commit ourselves to take care of Sarawak and protect Sarawak from unscrupulous elements. Jaga Sarawak into Sarawak. Ketika membentangkan belanjawan negeri 2021 itu, Datuk Patinggi Abang Johari turut memaklumkan kerajaan negeri akan memperkenalkan program pemekasaan isi rumah berpendapatan rendah e-Life pada tahun 2021. Program tersebut adalah untuk memberi peluang kepada golongan berkenaan untuk menambah pendapatan melalui perniagaan kecil-kecilan dengan menyediakan bantuan peralatan dan kemahiran keusahawanan. Datuk Patinggi Abang Johari berkata peruntukan 10 juta ringgit akan diberikan untuk melaksanakan program tersebut. Kumpulan sasar merangkumi golongan miskin dan penerima bantuan kebajikan atau ahli keluarga untuk membolehkan mereka menambah pendapatan. Kumpulan sasar merangkumi golongan miskin dan penerima bantuan kebajikan atau ahli keluarga untuk membolehkan mereka menambah pendapatan. Sementara itu, sejumlah 5 juta ringgit akan diperuntukkan untuk insurans kesihatan negeri bagi penerima e-Kasih. Inisiatif itu akan memberi perlindungan insurans kesihatan untuk warga Sarawak berumur 18 tahun ke bawah dari keluarga isi rumah e-Kasih yang tidak dilindungi di bawah skim MySalam. Inisiatif itu juga akan memberi peluang mereka yang berpendapatan rendah untuk menikmati perkhidmatan kesihatan yang berkualiti tanpa menanggung kos perbelanjaan yang tinggi. Datuk Patinggi Abang Johari berkata kerajaan negeri juga komited untuk menangani masalah sekolah daif di negeri ini. Jelasnya sejumlah 1 bilion ringgit akan diperuntukkan bagi menaik taraf dan membina semula 140 buah sekolah daif berkenaan di seluruh negeri. Selain pembinaan sekolah, kerajaan negeri turut memperuntukkan 10 juta ringgit dalam belanjawan negeri untuk menyediakan bekalan elektrik ke 110 sekolah di kawasan luar bandar.
Terdahulu dalam sesi soal jawab, Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting memaklumkan bahawa kementerian tersebut melalui Lembaga Pelancongan Sarawak STB menyediakan insentif dana dalam talian. Insentif itu bagi membantu penggiat industri pelancongan yang terkesan pandemik COVID-19 untuk meningkatkan sistem masing-masing. Jelasnya dana RM5,000 telah disediakan dan permohonan boleh dikemukakan kepada STB. Dana tersebut adalah untuk membangun, menyelenggara laman sesawang, mempromosi tempahan dalam talian dan periklanan digital melalui media sosial. Datuk Sebastian berkata dalam mendepani pandemik COVID-19, kementerian akan terus mempromosi Sarawak menerusi platform digital. Baru-baru ini, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah menajukan khusus Building Online Presence through Digital Marketing Initiatives untuk para penggiat industri pelancongan terutama sekali operator pelancongan inbound untuk meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi digital dan media sosial bagi tujuan pemasaran produk dan perkhidmatan. Beliau sebelum itu menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serumbu, Miro Simo. Sementara itu, Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli memaklumkan bahawa rakyat tempatan sentiasa diberi keutamaan dalam pengisian jawatan di pelbagai tempat dan sektor di Sarawak. Jelasnya syarikat yang ingin beroperasi di negeri ini juga diwajibkan untuk memberi keutamaan kepada penduduk tempatan yang layak bagi mengisi jawatan yang ditawarkan. Bagi syarikat yang ingin mendapatkan tenaga kerja asing, syarikat tersebut hendaklah terlebih dahulu mengiklankan jawatan itu di surat khabar tempatan. Menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya, Insinyur Adil Lariwu, Datuk Talib berkata Karnival Kejaya juga telah dilaksanakan bagi memudahkan pencari kerja mendapatkan maklumat mengenai peluang kerja. Sejak Januari hingga September 2020, sebanyak 13 karnival telah dilaksanakan yang disertai 90 majikan dengan tawaran 13,000 peluang pekerjaan. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak juga dimaklumkan ketika ini tiada keperluan untuk membina hospital bagi Dun Meluan. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai berkata ini kerana populasi penduduk di kawasan itu adalah 18,000 jika dibandingkan dengan piawaian pembinaan hospital oleh Kementerian Kesihatan adalah seramai 38,000 penduduk. Beliau berkata penduduk di kawasan Dun Meluan boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan di Hospital Sarike yang telah dinaik taraf sebagai hospital pakar. Seramai 15 orang doktor pakar berkhidmat di hospital tersebut. Menjawab soalan Adun Meluan Roland Jubin, Dr. Anwar berkata Hospital Sarike mempunyai seramai 146 doktor yang mana satu doktor nisbah 868 orang penduduk. Hospital Sarike mempunyai 212 katil iaitu nisbah 1.52 katil per 1,000 populasi. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan.